أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ni dalam siaran perkongsian ringkas berkenaan dengan ilmu-ilmu, pengalaman dan isu-isu semasa. Pagi ni saya nak sentuh sikit berkenaan isu semasa yang sedang hangat diperkatakan dalam masyarakat kita, iaitu tentang baju Melayu. Kebetulan pagi ni saya pakai baju Melayu, saya pakai tanjak. Alhamdulillah, tanjak ni ada seorang kawan saya bagi, Ustaz Hazwan nama dia. Dia bagi hadiah pada saya tanjak ni. Alhamdulillah, syukur sangat dapat hadiah yang istimewa ni. Kalau tidak, tak merasa saya pakai tanjak. Okey, ada sebab kenapa saya pakai baju Melayu, pakai tanjak. Ini tuan-tuan tengok, ini gambaran budaya orang Melayu. Ini gambaran pakaian orang Melayu, bangsa Melayu, yang sering kali dikaitkan dengan Islam. Yang menariknya, orang Melayu ni, yang kita katakan Melayu ni, dia tak boleh berpisah dengan Islam. Baju Melayu, biasa baju Melayu kita pakai kat mana? Biasa baju Melayu kita pakai di tempat ataupun di majlis-majlis yang mulia, majlis-majlis yang baik. Terutama sekali di masjid. Orang biasa pakai baju Melayu ni, orang pergi masjid. Orang pergi masjid, orang pakai baju Melayu ni kalau ahli-ahli parlimen, kalau wakil rakyat dan sebagainya pakai baju Melayu untuk bersidang di Dewan DUN, Dewan Undangan Negeri, di Dewan Negara. Baju Melayu ni kalau tuan-tuan tengok, dia memberi gambaran suatu pakaian yang baik. Jarang sangat kita dengar orang pakai, saya tak pernah dengar orang pakai baju Melayu masuk dalam disko. Orang pakai baju Melayu pergi merompak, mencuri dan sebagainya, pakai baju Melayu. No. Baju Melayu ni sebenarnya baju yang menggambarkan nilai Islam yang sangat tinggi sebenarnya. Jadi kita jangan pelekeh pakaian Melayu ni sendiri. Lagi-lagi kita orang Melayu. Orang Cina, Cina DAP ke apa ke, kalau dia orang nak lawan, dia orang nak hina, dia orang pandai lekeh tentang baju Melayu, orang Melayu tu, dia punya pasal lah. Itu sahih dah, mereka ni jahil, mereka tak tahu. Jadi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan buku yang saya rujuk ni, buku Titas, Tamadun Islam dan Tamadun Asia, Titas. Kalau tak silap saya, ini subjek yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar yang belajar di yang mengambil ijazah di Malaysia ni. Ini di antara subjek yang wajib yang perlu mereka belajar. Saya petik sikit satu keratan dalam buku ni, muka surat 79. Dia sebut berkenaan dengan sejarah Melayu. Orang duk hina orang Melayu, orang duk hina bangsa Melayu, orang duk hina pakaian orang Melayu. Ni orang macam ni sejenis spesies makhluk yang tak tahu sejarah. Tak tahu sejarah. Sebab tu kita dalam ajaran Islam, kita orang Melayu, kita orang Islam, kita orang beriman, kita tak boleh menghina sesuatu bangsa itu. Sebab bangsa-bangsa ini, suku-suku puan, bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, ini adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Tujuannya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Ta'ala sengaja menciptakan manusia ni berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkobilah-kobilah. Ada mata sepek, ada kulit hitam, ada kulit putih. Tujuan dia untuk
supaya kita dapat berkenal-kenalan, saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Tapi tiba-tiba ada sejenis makhluk, sejenis bangsa di negara kita ini yang menghina bangsa Melayu, yang menghina bahasa Melayu, yang menghina budaya Melayu ni sendiri. Ini benda yang kita nak marah, kita jadi benda yang kita terkilan bila adanya bangsa-bangsa resis yang mempertikaikan macam-macam benda yang tak sepatutnya. Sedangkan kita orang Melayu, kita diajar, kita orang Melayu Islam ini, kita diajar untuk menghormati bangsa Cina, budaya Cina. Kita diajar untuk menghormati budaya India, bangsa India. Kita diajar macam tu. Itulah orang beriman, itulah orang Islam. Sebab itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum li Adam. Apa saja bangsa yang wujud di dunia ini, kullukum li Adam. Setiap kamu ni daripada Nabi Adam alaihi salam. Inilah yang selalu disebut oleh Allahyarham Tuan Guru ni Abdul Aziz. Bila dia berceramah, bila dia bercakap di depan orang Cina, orang India, bila dia berceramah di hadapan bangsa Cina, bangsa India, dia biasa sebut, kita semua sekali orang Melayu baik, orang Cina baik, orang India baik, kita semua daripada atuk yang sama, ayah yang sama, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah. Okey, dalam buku Titas ini sebut, sekumpulan penyelidik dari Universiti Sains Malaysia USM telah melakukan penyelidikan tentang asal-usul bangsa Melayu, menerusi kaedah genetik dan mendapati bahawa orang Melayu paling asal menetap di Semenanjung sejak lebih 60,000 tahun dahulu ialah Melayu Kelantan. Maknanya kita faham dalam buku Titas ni sebut orang Melayu dah wujud di negara ini semenjak 60,000 tahun yang lalu. Tuan-tuan cuba fikir. Orang Melayu ni dah lama dah wujud di tanah air kita ni, di negara kita ni, 60,000 tahun. Dan saya baca lagi. Menurut Profesor Madya Dr. Zafarina juga, kajian tersebut mendapati bahawa genetik Melayu Kelantan mempunyai hubung kait dengan genetik Melayu Jawa dan berkemungkinan atas faktor sejarah kerajaan Majapahit yang pernah bertapak di Kelantan suatu ketika dahulu. Saya sengaja baca sikit daripada buku Titas. Tuan-tuan boleh rujuk buku Titas. Saya nak seru orang Melayu baik, India baik, Cina baik. Kalau nak tahu sejarah Melayu, baca buku ni. Ini salah satu buku yang menyentuh tentang sejarah Melayu. Sejarah Cina pun ada dalam ni, sejarah India pun ada dalam ni. Saya seru semua sekali baca. Sebab kita duduk bermusuh isu hangat sekarang ni. Ada yang anti dengan baju Melayu. Saya teringat kata-kata pepatah Arab sebut, an-nasu aduun bima la ya'lam. Manusia ini akan bermusuh dengan benda yang dia tak tahu. Benda yang dia jahil. Dia bermusuh. Sebab tu ada orang lawan hukum hudud. Sebab dia jahil. Hukum hudud ni bagaimana sebenarnya. Ada orang yang melawan syariat Islam sebab dia jahil syariat Islam ni macam mana. Dia tak tahu, dia tak belajar, dia jahil. Sebab tu kita jangan biarkan hidup kita ni dalam keadaan jahil. Golongan-golongan resis, parti resis yang menentang ajaran Islam, yang menentang budaya Melayu, bangsa Melayu, sahih dah mereka tak belajar, mereka hidup dalam keadaan jahil. Sebab tu saya nak seru semua sekali menuntut ilmu, mendalami ilmu, kaji sesuatu bangsa itu. Barulah kita boleh menghormati bangsa tersebut. Kenapa yang jadi anti sangat dengan baju Melayu ni? Apa masalah dengan baju Melayu? Adakah baju Melayu ini menyeru kita supaya berpecah belah rakyat Malaysia? Ini masalah bila adanya orang-orang yang berfikiran resis, berfikiran yang melampau. Sedangkan kita orang Melayu, kita menghormati pakaian Cina. Kita tak pernah menghina pakaian orang Cina, pakaian bangsa Cina, budaya Cina, budaya India dan sebagainya. Kita saling hormat menghormati, barulah negara kita ni akan jadi
aman dan sejahtera, tenteram. Negara kita jadi kacau bilau, negara kita jadi huru-hara, salah satu sebab sebab adanya bangsa-bangsa resis, bangsa-bangsa yang melampau. Dia kata bangsa Melayu ni bangsa yang pemalas, bangsa yang membawa sial lah. Boleh jadi. Bangsa yang menyusahkan, bangsa yang tak ada manfaat. Di kalangan bangsa Melayu, berapa ramai yang ada PhD? Di kalangan bangsa Melayu, berapa ramai yang ada master? Yang terpelajar, yang lepasan luar-luar negara dan sebagainya. Orang Melayu ni orang yang hebat sebenarnya. Tapi disebabkan mereka ni bermusuh dengan Melayu, mereka tak nampak kelebihan orang Melayu tu sendiri. Mereka nak nampak keburukan orang Melayu. Sedangkan di sana lebih banyak lagi kebaikan orang Melayu. Jadi saya bercerita sedikit sebanyak lah. Kita sebagai orang Melayu, kita kena kagum. Kita dilahirkan sebagai bangsa Melayu yang sinonim dengan Islam. Mahalnya kita bangsa Melayu ini kerana Islam. Dan saya rasa orang yang menentang bangsa Melayu, orang yang menentang orang Melayu, baju Melayu sebagainya, boleh jadi sebab faktornya mereka tak puas hati dengan ajaran Islam. Sebab Melayu dan Islam ni ibarat au dan tebing. Isi dengan kuku tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Bila sebut Melayu, kita nampak ada kebangkitan Islam. Bila adanya perpaduan orang Melayu, puak-puak musuh-musuh Islam mula tak senang duduk, tak seronok. Sebab dia melihat bukan sekadar perpaduan Melayu, dia melihat ada kekuatan Islam di situ. Situlah. Jadi saya berkongsi sedikit sebanyak dengan tuan-tuan perempuan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bersama, dan kita sama-sama nyahkan, kalau boleh kita nyahkan semaksimal mungkin puak-puak resis, parti-parti resis ini dalam PRU 15 nanti, insya-Allah. Sebab parti resis, bangsa-bangsa resis ini, dia tak sesuai duduk di tanah Melayu, duduk di negara kita Malaysia ni. Dia sesuai duduk mana? Dia duduk di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Dia duduk tengah-tengah laut, dia tak bercampur dengan manusia. Bolehlah dia duduk di sana. Jadi kalau dia duduk dalam masyarakat kita, masyarakat majmuk ini, tak sesuai. Parti resis tak sesuai. Jadi sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.